Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ahlan kepada semua. Kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi, iaitu sebuah kitab hadis terkenal yang telah dikumpulkan padanya ribuan hadis oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala berdasarkan susunan tajuk-tajuk fiqh, sebab itu dipanggil sunan. Dan ianya mempunyai 8 tajuk besar yang penting, sebab itu dikenali sebagai sebab itu dikenali sebagai jami'. Maka pada pagi tadi sebelum subuh kita telah baca tajuk yang dibawakan oleh Imam Tirmizi berkenaan tentang as-siwak, iaitu sugi. Salah satu sunnah Nabi SAW adalah bersugi. Bahkan perkara yang terakhir yang Nabi SAW buat sebelum baginda Nabi SAW wafat adalah bersugi. Maka sugi mempunyai kedudukan yang sangat-sangat penting, sehingga kan Imam Tirmizi membawakan hadis yang kita dah baca, yang mana Nabi SAW bersabda, kalaulah tidak kerana khawatirkan membebankan umat, nescaya Nabi akan menyuruh untuk bersugi pada setiap kali solat. Dan tuntutan bersugi pada setiap kali solat itu adalah pandangan dalam mazhab Syafi'i, digalakkan untuk bersugi pada setiap kali solat. Setiap kali solat, setiap kali sebelum angkat takbiratul ihram, bersugi dahulu. Sementara pandangan Imam Abu Hanifah pula, sunnah yang dituntut adalah ketika mana berwuduk. Ketika mana berwuduk, maka dituntut untuk bersugi. Maka hadis yang kita nak baca pada kali ini masih lagi bersugi, tentang kelebihan bersugi. Pada riwayat yang ke-27, kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk mendapatkan terjemahan, boleh dapatkan di Telegram Kuliah Ummah Aziz. Maka pada hadis yang ke-27, kata Imam Tirmizi, saya baca dulu sanad, iaitu perawi-perawinya. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abdah an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamah. Masih lagi Abu Salamah. Abu Salamah iaitu anak kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Maka pada hadis yang ke-27 pun adalah hadis riwayat Abu Salamah, cuma daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan di sini adalah riwayat Abu Salamah daripada sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Maka kata sahabat Nabi Zaid bin Khalid, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda. Apa sabda Nabi? Laula an asyukka ala ummati. Kalaulah kerana aku tidak risau membebankan umatku, la amartuhum, sabda Nabi, pasti aku akan menyuruh mereka bisiwaki, untuk bersugi, inda, pada, kulli salatin, setiap kali solat. Perkataan kulli salah adalah apa yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, bahawa bersugi adalah disunatkan, digalakkan pada setiap kali solat. Pada setiap kali solat. Kalaulah contoh kita nak solat 10 rakaat, 2, maka 5 kali disunahkan bersugi. Habis je salam, nak bangun balik, sebelum angkat takbir bersugi lagi, berdasarkan hadis ini. Kemudian cumanya hadis Zaid bin Khalid ini ada penambahan.
Maka sabda Nabi SAW lagi, dan kalaulah tidak risaukan yang akan membebankan umatku, sabda Nabi, wala akhartu, dan pasti aku akan melewatkan salat al-isya, salat isya, ila hingga thuluthul lail, pada 1/3 malam. Kalaulah kerana risau tidak akan membebankan umat, yang mana Nabi ambil berat tentang apa yang akan berlaku pada umat Nabi SAW, Nabi takut menyusahkan mereka. Maka sabda Nabi, kalaulah tidak kerana aku khawatir menyusahkan umat, nescaya aku lebih suka menunaikan solat fardu isya ketika mana masuknya 1/3 malam. Bila masuk 1/3 malam baru solat isya, maksudnya adalah melewatkan solat isya. Sebab itu kita boleh baca pada Arafah. Kita boleh baca pada Arafah. Maka pada Arafah disebut, minta maaf, bukan Arafah, Sahara, tapi Sahara. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baris yang terakhir Sahara. Maka di sini ditulis fa inna hadha ta'khir, jumpa tak? Fa inna hadha ta'khir, maka melewatkan solat fardu isya, sampailah kepada 1/3 malam, maka ianya adalah digalakkan di sisi majoriti para ulama kecuali mazhab Syafi'i. Kerana dalam mazhab Syafi'i digalakkan solat pada awal waktu. Maka berdasarkan hadis-hadis seperti ini, kebanyakan para ulama fiqh kata sunat, bagus, afdal untuk melewatkan solat fardu isyak sampai bila? Sampai berlalunya 1/3 malam baru solat. Kenapa Nabi SAW suka begitu? Kerana dalam hadis yang lain Nabi SAW ada pernah menyebutkan yang Nabi tidak suka untuk manusia bersembang-sembang kosong selepas daripada fardu isyak. Nabi tak suka. Kalau boleh lepas isyak tu terus tidur, supaya boleh bangun awal untuk tahajud, untuk beribadah dan lain-lain. Maka kalaulah solat isyak awal, maka manusia pada waktu itu rasa masih banyak masa. Maka pada waktu itu dia akan menyibukkan diri dengan bersembang kosong dan bercakap perkara sia-sia. Kalaulah pada waktu itu perkara yang bermanfaat tak mengapa, tetapi kadangkala ianya adalah perkara yang sia-sia. Maka sebab itu Nabi suka untuk solat isyak lewat 1/3 malam baru solat, tetapi Nabi tak suruh kerana Nabi risau akan menyusahkan umat baginda Nabi SAW. Maka daripada sini perkara yang kita belajar bagaimana pentingnya seseorang pemimpin itu mengambil berat tentang perasaan ataupun tentang kelakuan orang yang berada di bawah dia. Pada waktu itu dia perlu ambil berat. Sebab itu Nabi ambil berat tentang keadaan umat baginda. Daripada sini juga kita belajar Nabi ingin melewatkan solat fardu isyak tidak lain tidak bukan supaya pada waktu malam tidak disibukkan dengan bersembang kosong. Dan ini berlaku banyak pada zaman kita, melakukan perkara yang sia-sia selepas daripada fardu isyak, padahal yang dituntut, yang digalakkan adalah selepas isyak untuk terus berehat. Maka sebab itu perlu kita ambil kira sebenarnya masa kita adalah berharga, patut kita ambil berat tentang setiap saat dan masa yang berlalu. Qala, maka berkata Abu Salamah berkata, fakana Zaid bin Khalid, maka adalah guru aku sahabat Nabi Zaid bin Khalid yang aku ambil hadis ni daripada dia. Yashhadu salawati fil masjid, maka dia akan hadir solat fardu di masjid. Wasiwakuhu, dalam keadaan sugi dia, ala udhunihi, berada dekat telinga dia supaya dia ingat. Maka Zaid bin Khalid dia akan letakkan sugi dekat telinga dia. Sebab itu kita nampak ada sebahagian orang ketika mana nak solat, sebelum solat dia letakkan sugi dekat telinga. Meniru cara Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Kenapa letak sugi dekat telinga? Supaya benar-benar boleh ingat untuk bersugi. Maka sebab itu diletakkan di telinga. Kata Abu Salamah, seperti mana diletakkan pen pada telinga orang yang menulis.
Lalu orang yang suka menulis, maka dia akan letak pen dekat telinga dia supaya dia boleh ingat, dan pada waktu itu dia boleh mudah untuk menulis. Maka Zaid bin Khalid bila dia nak pergi solat dekat masjid, solat fardu ataupun apa-apa solat, dia akan letakkan sugi ataupun siwak dekat telinga dia supaya dia boleh beringat untuk bersugi sebelum daripada solat. La yaqumu ila solah, Zaid bin Khalid tidak akan berdiri untuk solat illa istanna, kecuali dia pasti akan bersugi. Istanna maksudnya bersugi. Thumma raddahu ila mawdi'ih, kemudian barulah diletakkan sugi pada tempatnya. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hasan sahih. Bab yang ke-19, lalu kita telah belajar tentang sugi. Bab yang ke-19, kata Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, bab berkenaan tentang sunnah bila bangun tidur jangan celupkan air ke dalam bekas air. Zaman kita tak ada masalah sebab menggunakan paip. Tapi zaman dulu ada kolam, ada kolah, ada bekas air. Maka Nabi melarang untuk mencelupkan tangan ketika mana bangun tidur ke dalam bekas air. Kenapa? Kerana pada waktu itu sabda Nabi, kita tidak tahu pada waktu malam tangan kita kat mana. Mungkin sentuh kemaluan, mungkin sentuh pada tempat yang tak sesuai. Maka di sini disebutkan baca Arafah, Arafah baris yang pertama. Imam Syafi'i ada menyebutkan sebab kenapa Nabi larang. Qala Nawawi, Imam Nawawi menukilkan daripada Imam Syafi'i rahimahullah dan juga para ulama lain. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang-orang dulu, orang Arab dulu, mereka susah nak dapat air. Mereka susah nak dapat air. Kanu yastanjuna bil ahjar, maka mereka ketika mana buang air, mereka beristinja dengan batu. Mereka beristinja dengan batu. Maka ketika mana beristinja dengan batu, maka bersih-bersih, tetapi pasti akan ada saki-baki sikit-sikit daripada najis. Maka itu satu poin dia. Dan pada waktu itu tanah Arab adalah negara yang panas. Negara yang panas, mudah untuk berpeluh. Lagi-lagi pada waktu malam ketika mana tidur. Maka kata Imam Syafi'i, maka ketika mana seseorang itu tidur, dia khawatiri tangan dia menyentuh kemaluan dalam keadaan pada waktu itu berpeluh, dan pada waktu itu ada saki-baki najis yang sebenarnya dimaafkan. Sebenarnya dimaafkan. Bila kita dah menggunakan batu, bila dah tak nampak najis, maka kalau ada saki-baki sikit, maka dimaafkan. Kalaulah sangat sedikit. Tapi bila ianya kena peluh, maka pada waktu itu dikhawatiri najis tersebut kena pada tangan. Maka bila kena pada tangan, sebab kita tidur, kita tak tahu tangan kita kat mana. Maka bila kita celup air, tangan ke dalam air, bekas air, maka jadilah bekas air tersebut najis. Maka Nabi SAW pada waktu itu menyuruh para sahabat, kalaulah bangun daripada tidur, jangan terus celup tangan ke dalam air, sebaliknya basuh dulu tangan. Hadis yang ke-28. Maka sabda Nabi, maka kata Imam Tirmizi, bab pada menerangkan tentang sabdaan Nabi, idza staiqadha, apabila bangun, ahadukum, salah seorang daripada kamu, min manamihi, daripada tidurnya, fala, maka janganlah, yaghmisanna, sama sekali dia mencelup, yadahu, tangannya, fil ina'i, ke dalam bekas air, hatta yaghsilaha, sehinggalah dia kena basuh terlebih dahulu. Basuh dulu baru celup. Kalau zaman kita ada kolah dan lain-lain. Wabihi ilaihi qala hadatsana Abul Walid Ahmad bin Bakar Ad-Dimashqi. Tapi kalaulah contohnya bekas air tersebut ataupun kolam tersebut besar, lebih daripada 2 qullah, maka pada waktu itu tidak ada masalah. Sebab mana-mana air yang lebih daripada 2 qullah tidak berubah menjadi najis selagi tidak berubah salah satu daripada 3 sifat dia. Tapi ini bekas-bekas air yang kecil, maka ianya boleh menjadi najis apabila kita mencelup tangan dan pada tangan kita ada najis. Maka sabda Nabi, janganlah mencelup tangan kamu di dalam bekas air sehinggalah kamu basuh terlebih dahulu. Maka apakah riwayat dia? Riwayat 28, wabihi ilaihi qala hadatsana Abul Walid Ahmad bin Bakar Ad-Dimashqi min waladi Busr bin Artah.
Maka Ahmad bin Bakar ini dia adalah anak sahabat. Cuma dia bukan sahabat. Beliau adalah anak kepada sahabat. Siapakah ayahnya? Ayahnya adalah Busr bin Artah. Sebab itu Imam Tirmizi sebut Busr bin Artah ini sahibin Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kali pertama kita dengar nama sahabat Busr bin Artah. Busr bin Artah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka Ahmad bin Bakar meriwayatkan, qala haddatsana al-Walid bin Muslim anil Auza'i. Auza'i ini namanya adalah Abdurrahman bin Amr. Auza'i namanya adalah Abdurrahman bin Amr dan beliau meninggal dunia pada tahun 158 Hijrah. Meninggal dunia pada tahun 158 Hijrah. Maka Auza'i meriwayatkan daripada siapa? Daripada Az-Zuhri. Daripada Zuhri. Daripada Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ada pandangan mengatakan adalah tabi'in yang paling baik. Selalunya semua mengatakan Uwais Al-Qarni, tetapi ada pandangan mengatakan Sa'id bin Musayyib ataupun Musayyab adalah pada waktu itu tabi'in yang paling baik. Sa'id bin Musayyab ataupun Sa'id bin Musayyib juga adalah menantu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dia adalah menantu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu daripada Sa'id bin Musayyab, daripada Abu Salamah. Abu Salamah ni kita dah banyak kali dengar nama dia. Abu Salamah bin Abdurrahman, yang mana namanya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, namanya adalah Abdullah. Abu Salamah ini namanya adalah Abdullah. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza stayqadha", apabila bangun, ahadukum, salah seorang daripada kamu, minal lail, pada waktu malam. Maka pada waktu malam, lalu dia ada pelbagai jenis riwayat. Dalam riwayat Tirmizi, pada waktu malam. Ada riwayat pada waktu itu menyebut min manamihi, bangun daripada tidur. Okey. Okey. Bangun pada waktu malam. Okey, fala, maka sabda Nabi, fala, maka janganlah, yudkhil, kamu masukkan, yadahu, tangan, fil ina, di dalam bekas air. Bila sebut bekas air, maksudnya air itu jenis air tak banyak, bukannya 2 kullah dan sebagainya. Hatta, lalu jangan masuk sampai bila, sehinggalah yufrigha, dicurahkan, alaiha, ke atas tangan kamu, marratain, 2 kali basuh, au thalatha, atau 3 kali. Maksudnya basuh dulu tangan sampai bersih. Kenapa Nabi kata jangan terus celup? Fa innahu, kerana sesungguhnya orang tersebut, kamu, la yadri, tidak tahu, aina batat yaduhu, dekat mana tangan kamu bermalam. Sentuh kemaluan, sentuh tempat yang tak sepatutnya. Maka sebab itu khawatir akan menajiskan air, maka Nabi kata pada waktu itu jangan celup tangan ke dalam bekas air yang pada waktu itu airnya tidak banyak. Maka ini menjadi satu fiqh ataupun satu permasalahan yang dipegang oleh para ulama. Wa fil babi, di dalam bab ini ada juga riwayat yang lebih kurang sama daripada Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah dan juga Ummul Mukminin Aisyah. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, uhibbu, aku suka, likulli man istayqadha, untuk setiap orang yang bangun daripada tidur, qailatan, sama ada tidur qailulah, maksudnya tidur pada waktu siang ataupun pada waktu lain. Walaupun tidur pada waktu siang, walaupun tadi dalam hadis sebut minal lail, malam, tapi kata Imam Syafi'i, sebenarnya setiap kali bangun daripada tidur, hatta tidur siang sekalipun. Maka kata Imam Syafi'i, aku suka bila bangun daripada tidur, hatta tidur siang sekalipun, alla yudkhila yadahu, maka janganlah dia memasukkan tangannya fi wadu'i, ke dalam bekas wuduk dia. Wuduk maksudnya air wuduk. Kalau wuduk berbaris depan, perbuatan melakukan wuduk. Lalu sampai bila tak boleh masukkan tangan ke dalam bekas air? Hatta yaghsilaha, sampailah dia basuh tangan tersebut terlebih dahulu. Fa in adkhalaha, lalu Imam Syafi'i kata, kalaulah orang tu tak basuh tangan, dia celup juga. Dia celup juga.
pada waktu tu bila bangun daripada tidur, dia tak basuh tangan, dia terus celup. Nabi kata jangan celup, tapi dia terus celup. Adakah air tersebut menjadi najis? Tak. Selagi mana tidak ada najis pada tangan dia. Selagi mana tak ada najis pada tangan dia. Kalaulah ada najis pada tangan dia, dia celup dia, semua air tadi menjadi najis sebab air tersebut adalah air yang sedikit. Air yang sedikit kalaulah kena sentuh dengan najis, terus menjadi najis. Walaupun tidak ada perubahan. Berubahnya salah satu daripada 3 sifat hanya diambil kira kalaulah air tersebut banyak jumlahnya. Yang dalam hadis disebut sebagai qullatain. Yang mana pada waktu itu kalaulah berubah baru menjadi najis. Kalau tak berubah salah satu daripada 3 sifat maka tidak najis. Maka kata Imam Syafi'i, fa in adkhala yadahu, kalaulah seseorang itu masukkan tangannya sebelum dia membasuh, karihtu, maka bagi aku ianya adalah makruh, walam yufsid, namun tidak menjadikan air najis. Idza lam yakun ala yadihi najasah, dengan syarat dekat tangan dia tak ada najis. Kalaulah tangan dia ada najis, air pula sedikit, sentuh je walaupun tak berubah warna, rasa, bau, maka air tersebut akan berubah menjadi najis. Jelas ke tak jelas? Okey, jelas. Okey. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, idza stayqadha minal lail, apabila bangun pada waktu malam, maka dia masukkan tangannya pada tempat air wuduk sebelum membasuh. Fa'ajabu, maka aku suka pada waktu itu untuk dia buang air. Imam Ahmad bin Hanbal beramal dengan zahir hadis. Nabi kata jangan, maka jangan buat. Kalaulah buat juga, buang air tadi. Jangan guna dah. Maka itu pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Berkata Ishaq bin Rahuwayh, idza stayqadha minan naum, apabila bangun daripada tidur pada waktu malam ataupun siang, maka janganlah pada waktu itu memasukkan tangannya ke dalam tempat air sehinggalah dia basuh. Lebih kurang sama dengan pandangan Imam Syafi'i rahimahullah. Bab yang ke-20 selepas daripada berkenaan tentang basuh tangan dulu sebelum celupkan ke dalam bekas air. Maka sebab itu kalaulah kita pergi kolah dan sebagainya, walaupun airnya banyak, boleh saja terus celup. Tapi bagus untuk kita ambil gayung, basuh dulu kedua tangan kita. Berkata Imam Tirmizi pada bab yang ke-20, babun fit tasmiyati indal wudu', bab pada menerangkan tentang dalil membaca bismillah sewaktu wuduk. Ada tak dalil menyebut tentang membaca bismillah sewaktu wuduk? Maka di sini disebutkan, nanti kita akan baca, dalam berkenaan tentang bismillah sewaktu wuduk ada banyak hadis. Ada terlalu banyak hadis. Namun seperti mana kita akan baca kata-kata Imam Tirmizi, kebanyakan hadis tersebut tidaklah kuat. Walaupun tidak kuat, tetapi kerana banyaknya riwayat menjadikan pada waktu itu ianya boleh dijadikan sebagai sandaran untuk beramal. Maka baca Arafah, bayanul madhahibi fit tasmiyati indal wudu'. Jumpa tak? Okey, maka apakah pandangan para ulama untuk membaca bismillah sewaktu wuduk? Ada yang mengatakan wajib. Lalu siapakah yang mengatakan wajib? Nusiba ila Daud al-Zahiri wujubut tasmiyah. Antara pandangan yang mengatakan wajib adalah Daud al-Zahiri. Dan ada juga yang mengatakan pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun pada waktu itu ditolak oleh para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengatakan ianya adalah wajib. Kalaulah ada, maka itu adalah salah satu sahaja daripada pandangan-pandangan beliau yang tidak dijadikan sebagai fatwa. Jom kita baca hadis yang mengatakan perlu membaca bismillah ketika mana nak berwuduk. Wabihi ilaihi, riwayat 29. Kalau ada yang ingin untuk mendapatkan hadis, boleh pergi ke Telegram Kuliah Umar Aziz. Wabihi ilaihi qala hadatsana Nasr bin Ali wa Bishr bin Mu'adz al-Aqadi qala hadatsana Bishr bin al-Mufaddal an Abdurrahman bin Harmalah an Abi Sifal al-Murri, nama dia nanti kita akan baca nanti, namanya adalah Sumamah Sumamah rahimahullah. An Rabah ibni Abdurrahman ibni Abi Sufyan ibni Huwaitib an jaddatihi. Siapakah nama jaddah dia? Nama jaddah dia Asma. Nama dia adalah Asma. Lalu an jaddatihi, jaddati ini adalah nenek kepada Rabah. Nenek kepada Rabah.
Lalu siapakah nama nenek kepada Rabah? Namanya adalah Asma. An abiha, siapakah ayah kepada Asma ini? Ayah kepada Asma adalah salah seorang daripada Asyarah Mubasyarah, namanya adalah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, adik ipar Umar bin Khattab. Adik ipar Umar bin Khattab, orang yang ketika mana dia sedang belajar Al-Quran, Umar bin Khattab masuk rumah dia, pukul dia dan akhirnya membawa kepada keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nama dia adalah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, suami kepada Fatimah, adik perempuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka an abiha, siapa nama dia? Sa'id bin Zaid. Beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la wudu'a, tiada wuduk. Lalu orang yang mengatakan wajib dijadikan perkataan la wudu'a sebagai dalil. Tengok Nabi kata tak ada wuduk, wuduk tak terima. Dan orang yang mengatakan bismillah itu adalah sunat, menterjemahkan la wudu'a sebagai tidak sempurna wuduk. Wuduk tak sempurna. Maka sebab itu kebanyakan mengatakan sunat, tak mengatakan wajib. Kerana hadis ini memberi gambaran pada waktu itu ianya adalah kesempurnaan, bukan tak sah. Maka sabda Nabi, la wudu'a, tidak sempurna wuduk, liman, bagi orang yang lam, tidak, yadhkur, menyebut ismallah, nama Allah, alaihi, sewaktu wuduk. Lalu orang yang tak baca bismillah ketika mana wuduk, ketika mana mula wuduk, maka pada waktu itu ianya adalah tidak sempurna wuduk dia. Kata Imam Tirmizi, dalam bab ini ada banyak lagi riwayat-riwayat tentang bismillah ketika mana nak berwuduk. Riwayat Aisyah, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan banyak lagi. Muka surat 75. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, la a'lamu fi hadzal babi hadithan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad di sini maksudnya adalah Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Tirmizi, aku tidak mengetahui dalam bab berkenaan membaca bismillah pada wuduk satu hadis pun yang mempunyai sanad yang baik. Sebab itu tadi kita sebut, kata para ulama, kullu ma warada fi hadzal babi falaysa biqawi. Semua riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang membaca bismillah sewaktu wuduk, semuanya adalah riwayat yang tak kuat. Seperti mana kata Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma kerana banyaknya riwayat tersebut, menjadikan para ulama pegang tersebut sebagai amalan. Wa qala Ishaq, berkata Ishaq bin Rahway, in tarakat tasmiyah amidan, kalaulah ada orang tinggalkan bismillah dengan sengaja, a'adal wuduk, dia kena ulang balik. Kerana di sisi Ishaq bin Rahway, bismillah sebelum wuduk adalah wajib. Sebab itu dia suruh ulang balik solat. Wa in kana nasiyan, kalaulah terlupa baca bismillah waktu wuduk, au muta'awwila, ataupun pada waktu itu dia mempunyai pemahaman yang lain, dia ada pentakwilan tersendiri, maka ajza'ahu, tak ada masalah, wuduk dia okey. Qala Muhammad bin Ismail, berkatalah Imam Bukhari. Muhammad bin Ismail adalah Imam Bukhari. Sepatutnya pelajar-pelajar dah boleh hafal nama Imam Bukhari. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Ahsanu syai'in, sebaik-baik riwayat dalam bab ini adalah hadis Rabah bin Abdul Rahman. Berkata Imam Tirmizi, siapakah Rabah? Rabah bin Abdul Rahman daripada neneknya, daripada ayahnya. Maka siapakah ayah yang dimaksudkan di sini? Wa abuha Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Beliau adalah adik ipar Umar bin Khattab, salah seorang daripada Asyarah Mubasyarah, Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhum. Sementara tadi dalam perawi kita nampak ada seorang perawi namanya Abu Thifal. Siapakah Abu Thifal? Kata Imam Tirmizi, wa Abu Thifal Al-Murri, namanya adalah Thumamah bin Husain radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala. Wa Rabah bin Abdul Rahman, beliau adalah Abu Bakar bin Huwaitib. Daripada beliau diriwayatkan hadis ini. Maka berkata beliau daripada Abu Bakar bin Huwaitib radhiyallahu ta'ala anhu. Okey.
Babu ma ja'a fil madmadati wal istinsya'. Lepas ni kita nak belajar tentang berkumur-kumur pula. Apakah hadis yang ada tentang berkumur-kumur? InsyaAllah kita sambung jam 9 suku nanti insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah pada jam 8.30 dalam Hayati Quran.